Tetapi kena ingat setiap manusia ataupun setiap makhluk di dunia ini, walaupun dia hebat macam mana pun, walaupun dia ada kuasa sakti macam mana pun, setiap makhluk mesti ada kelemahan. Hai, Assalamualaikum. Okey korang, so hari ni topik kita adalah berkenaan dengan orang minyak. Jadi, kepada yang tak tahu, orang minyak ni merupakan satu makhluk yang mistik dan urban legend yang berasal daripada Malaysia. Okey, jadi orang minyak ni dia bukanlah macam jin ataupun syaitan yang menyerupai macam pocong ke, macam pontianak, hantu raya tu semua, bukan. Tetapi menurut sumber, sebenarnya orang minyak ni adalah orang biasa, sama macam kita, cuma dia ni telah terpesong lah. Dan persoalannya sekarang adalah, adakah benar orang minyak ni benar-benar wujud ataupun tak dekat dunia ni, ataupun ianya hanyalah sekadar cerita dongeng ataupun mitos sahaja. Okey, jadi contoh orang minyak ni, kalau korang pernah tengok ada filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dulu pada tahun 1958, tajuk filem tu adalah Sumpah Orang Minyak, di mana cerita ini menggambarkanlah sebenarnya orang minyak ni sama macam kita. Dia ni sebenarnya manusia biasa, cuma dalam filem tu asal dia ni, orang minyak ni, nama dia dikenali sebagai si bongkok tau. Jadi rupa dia ni bodoh, dan pada masa yang sama dia ni selalu sangat dicaci, dikeji oleh orang-orang lain. Tetapi disebabkan dia ni mempunyai hati yang baik, satu hari bila dia termasuk dekat perkampungan bunian, orang bunian ni telah menunaikan hajat dia, di mana dia ingin menjadi seorang yang rupawan tau. Dan akhirnya si bongkok itu telah berubah menjadi seorang yang sangat tampan dan juga rupawan. Tetapi walaupun dia telah berubah menjadi seorang yang rupawan, dia ada pantang larang dia, iaitu pantang larang dia tak boleh terbunuh ataupun membunuh sesiapa pun. Dan nak dijadikan cerita, akhirnya dalam cerita itu si bongkok ni ada terbunuh orang. Maka dengan itu ibarat dia ni dah terlanggar pantang lah kan. So disebabkan itulah dia telah disumpah menjadi halimunan, dan disebabkan dia nak jadi rupawan macam sebelum ni, akhirnya dia telah diperdaya oleh tipu daya muslihat iblis ataupun syaitan, di mana perjanjiannya adalah syaitan itu kata dia boleh kembali balik kepada rupa asal dia, iaitu yang handsome tu, tapi dengan syarat dia perlu memperkuasa 21 orang gadis dalam masa 7 hari. Oh my god, tak dapat bayangkan, banyak gila kot. Tapi dipendekkan cerita, ending daripada cerita ini adalah akhirnya orang minyak ataupun si bongkok ni telah pun ditangkap oleh bunian yang sebelum ni telah mengubah dia menjadi handsome ataupun rupawan tu, dan orang minyak itu telah diperangkap masuk ke dalam sebuah botol. Okey, jadi sekarang kita akan pergi pula dekat mengikut masyarakat Melayu lama kita. Jadi menurut orang-orang dulu, orang minyak ni merujuk kepada seseorang yang mengamalkan ilmu hitam. Kononnya asalnya orang minyak ni adalah seorang lelaki yang menuntut ilmu batin tau, dengan mendalami ilmu hitam dan juga melakukan ritual-ritual yang menduakan Tuhan lah, di mana dia telah membuat perjanjian dengan syaitan ataupun iblis. Jadi biasanya tujuan orang-orang ini mengamalkan ilmu hitam ini adalah untuk mencari kehebatan dunia tau, di mana dia ingin menjadi hebat lah, dia nak jadi berkuasa di dunia ni. Dan disebabkan itulah akibat dia telah pun ditipu oleh syaitan, ataupun dia telah disumpah menjadi orang minyak, di mana badannya telah menjadi hitam dan juga berlumuran minyak. Dan bersama sumpahan yang dia terima ini, orang lelaki ataupun orang yang mengamalkan ilmu hitam ini juga akan dapatlah kuasa sakti tu. Dan antara kuasa-kuasa yang mereka dapat adalah, sebagai contoh, minyak yang terdapat di badan mereka ini akan mengakibatkan susah tau untuk orang nampak mereka di waktu malam. Dan minyak ini akan membuatkan keadaan tubuh badan mereka licin, dan oleh sebab itulah susah sangat untuk orang tangkap orang minyak ni. Dan pada masa yang sama, orang minyak ni juga diberi kuasa dengan fizikal yang sangat kuat dan juga lincah, di mana dia boleh memanjat tembok dan juga berlari dari satu atap ke atap yang lain dengan sangat mudah. Dan pada masa yang sama, ada juga yang mengatakan bahawa orang minyak ini boleh menghilang dengan begitu sahaja. Dan kerana mempunyai ilmu hitam ini jugalah dikatakan orang minyak ini boleh berjalan dekat tembok tau, berjalan dekat siling,
macam cicak tu semua. Dan ada juga orang kata bahawa orang minyak ini badan dia macam fleksibel tau, di mana dia boleh menyelinap dekat tempat yang sempit, dan dia juga mempunyai kelebihan untuk menembusi pintu yang berkunci tau. Dan syaratnya adalah jika orang minyak ini dapat menodai 40 gadis ataupun anak dara, kulit dia yang sebelum ini telah disumpah menjadi hitam legam dan juga berminyak itu akan kembali pulih menjadi seperti manusia yang biasa, dan dikatakan bahawa dia akan mendapat kuasa sakti yang lebih hebat. Tetapi kena ingat setiap manusia ataupun setiap makhluk di dunia ini, walaupun dia hebat macam mana pun, walaupun dia ada kuasa sakti macam mana pun, setiap makhluk mesti ada kelemahan. Jadi orang minyak ni pun dikatakan ada kelemahan dia yang tersendiri tau. Sebagai contoh, kepada para gadis, mungkin zaman-zaman dulu, gadis-gadis dulu kan mungkin dimomokkan dengan kehadiran orang minyak ni kan. Jadi untuk mengelakkan diri mereka daripada diperkosa ataupun dinodai oleh orang minyak ni, antaranya mereka boleh memakai pakaian bekas peluh lelaki semasa mereka ni nak tidur tau. So kita dengar macam, ya Allah, tak selesanya kita kena pakai pakaian bekas peluh lelaki masa nak tidur. Orang kan kalau nak tidur kan dalam keadaan yang selesa tu semua kan. Tapi nak buat macam mana? Mungkin benda ni memang pernah terjadi dulu. Mungkin orang-orang dulu memang buat perkara ni bagi mengelakkan diri mereka daripada dinodai oleh orang minyak. Sebab kata mereka dengan cara inilah mungkin dapat memperdaya orang minyak bahawa gadis itu merupakan lelaki. Sebab bila orang minyak tu dekat dengan gadis tu, dia akan terbau macam lelaki kan. So daripada situ mungkin dapat membantukan hasrat orang minyak tu untuk memperkosa perempuan itulah. Lagi satu untuk mengelakkan orang minyak ni daripada masuk ke rumah ataupun ke bilik kita adalah dengan menaburkan kelopak jantung pisang dan juga daun keladi bira dekat kawasan sekitar rumah dan juga sekitar bilik yang ada anak dara. Antara salah satu lagi kelemahan orang minyak ni adalah kain batik tau. Mereka kata kononnya jika sebagai contohlah orang minyak ni telah pun dikepung dan berjaya ditangkap, so untuk mengelakkan daripada orang minyak ni lari, mereka boleh selimutkan orang minyak ni dengan menggunakan kain batik. Dengan itu kuasa orang minyak ni semakin lemah tau bila dia berada dalam kain batik tu, dan boleh menyebabkan dia susah untuk bergerak. Dan lagi satu, kemuncak kelemahan orang minyak ini juga dikatakan adalah ibu jari kaki dia. Dan dikatakan kalau kita gigit ibu jari kaki orang minyak ni, kebarangkalian orang minyak ini boleh mati. Dan lagi satu, menurut sumber, orang minyak ni takut dengan cermin tau, ataupun dia cuba untuk mengelakkan diri mereka daripada terlihat cermin. Oleh sebab itulah, bagi mengelakkan orang minyak ni daripada masuk ke rumah ataupun ke bilik kita, mereka dinasihatkan untuk letak cermin banyak-banyak ataupun letak cermin yang besar, sebab orang minyak akan cuba untuk hindarkan diri mereka daripada cermin. Jadi kisah tentang kes orang minyak ni memang tak asing lagi tau dengan Malaysia ni. Sebagai contoh, kalau korang ingat sekitar tahun 2011 hingga 2012 macam tu, ada satu ketika tu penduduk sekitar Ketari Bentong di Pahang pernah dimomokkan dengan gangguan satu lembaga misteri tau, yang sentiasa menghantui penduduk di sana. Dan yang lebih menakutkan orang-orang di sana lagi adalah kerana lembaga misteri ini bukan sahaja dilihat berkeliaran pada waktu malam sahaja tau, tetapi dia juga turut terlibat dengan menceroboh, menyamun, even memperkosa wanita di sana. Dan yang lebih menakutkan lagi sekali adalah lembaga misteri ini dikatakan bukan sahaja memperkosa wanita dewasa, tetapi dia juga turut memperkosa remaja dan juga anak kecil di bawah umur. Ya Allah, tak dapat bayangkan macam mana penduduk di sana, terutama sekali perempuan, hidup dalam ketakutan tau setiap hari. Jadi sebab itulah, disebabkan penduduk di sana bimbang dengan serangan yang makin menjadi-jadi, mereka ni telah bersatu dengan mengadakan kawalan dan juga rondaan di sekitar kampung pada setiap hari, dengan harapan dapat menangkap orang minyak tersebut. Sebab mengikut orang-orang di sana, lembaga ini dikatakan berwarna hitam, lepas tu dia memperkosa perempuan lagi kan. Disebabkan itulah mereka rasa yang ini mungkin orang minyak. Habis kecoh keluarkan akhbar semua kewujudan orang minyak dekat Bentong Pahang. Dan menurut orang-orang di sana, ketika mereka mengadakan rondaan, ada pernah sekali tu mereka ternampak tau lembaga hitam tersebut. Dan bila
mereka cuba untuk mengejar lembaga tersebut, dikatakan jelmaan lembaga tersebut menghilang secara tiba-tiba tau. Dia macam susah sangat nak tangkap. Dan disebabkan inilah akhirnya polis juga telah mengambil langkah untuk menyiasat perkara ini, di mana siasatan terperinci telah pun dijalankan bagi memastikan persoalan tentang lembaga misteri tersebut dapat diselesaikan. Dan akhirnya pada 14 November 2012, 3 anggota polis akhirnya berjaya menangkap suspek, di mana pada masa itu suspek ni dalam keadaan separuh bogil. Dan disebabkan dia ni ternampak macam mencurigakan, akhirnya polis berjaya menangkap suspek tersebut di dalam semak berhampiran dengan Taman Datuk Shah Bandar Husin. Jadi selepas suspek ni ditahan dan dibawa ke balai polis, akhirnya segala persoalan, segala teka-teki akhirnya terjawab juga. Di mana selama ni misteri yang melibatkan orang minyak yang berada di Ketari Bentong Pahang tu rupa-rupanya tak lain tak bukan hanyalah seorang penjenayah yang sangat-sangat kejam. Di mana rupa-rupanya setelah disoal siasat, penjenayah ini telah melakukan pelbagai kes jenayah, termasuklah samun, merogol, even membunuh orang. Dan suspek itu tidak lain tidak bukan, kalau korang pernah dengar Rainbow Bentong, inilah dia, orang minyak di Bentong tu. Di mana rupa-rupanya dia ni telah terbabit dengan jenayah seperti menyamun, merompak rumah orang, merogol dan juga membunuh sejak Mac 2009 hinggalah 14 November 2012. Jadi back to the story, mungkin kisah orang minyak yang orang cakap penampakan orang minyak di sana tu mungkinlah ditokok tambah oleh penduduk. Tapi korang dapat bayangkan tak keadaan ketakutan gadis-gadis dekat sana? Even bukan gadis-gadis je, boleh dikatakan wanita, semua wanita, even budak kecil pun, macam mana diorang boleh hidup dalam ketakutan dekat sana? Dan akhirnya Mahkamah Tinggi Temerloh telah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati atas kesalahan membunuh, manakala hukuman penjara dan juga sebatan telah dikenakan akibat kesalahan merogol dan juga merompak. Jadi kes di Bentong ini, di mana orang katakan kewujudan orang minyak yang membuat onar ni bukanlah kali pertama guys. Even tahun 2006 pun pernah sekali lagi terjadi, di mana pencuri telah melumurkan dirinya dengan minyak tau. Seolah-olah dia ni seperti orang minyak lah. Bila orang ingat dia orang minyak, orang jadi ketakutan tau. Jadi perkara ini telah berlaku di Kampung Tawas di Ipoh, Perak. Jadi kirakan penjenayah ni dia memang mengambil kesempatan atas nama orang minyak. Dan yang paling latest sekali adalah pada tahun 2018, gempa lagi sekali tau. Tapi kali ni dekat Kota Bahru, dekat Pengkalan Demit, Kubang Kerian tau, di mana telah kecoh penduduk di sana apabila mereka telah mengatakan bahawa ada orang minyak yang telah membuat kekacauan dan telah mengganggu ketenteraman awam penduduk di sana. Dan gangguan ini telah sampai ke kemuncaknya apabila dikatakan bahawa orang minyak ini hampir mencabul seorang gadis yang berumur 17 tahun. Dan yang paling pelik sekali adalah dikatakan orang minyak ini cuba mencabul gadis tersebut pada pukul 9 pagi guys. Bukannya waktu malam tau, pada pukul 9 pagi, masa budak perempuan ni tengah menjemur pakaian. Masa tu tak ada orang lain kat rumah tu tau, sebab bapak dia dan juga adik lelaki dia tengah keluar. Jadi pada masa itulah remaja perempuan ni telah cerita macam mana dia macam seolah-olah dipukau oleh orang minyak tersebut. Dan apabila dia ditarik di dalam rumah dan apabila dia dicekik, akhirnya barulah budak perempuan itu tersedar yang dirinya ni telah diikat. Habis kaki, perut, tangan dia semua telah diikat. Jadi masa itu, masa budak ni macam sesak nafas, akhirnya dia telah menjerit meminta pertolongan. Dan mungkin penjenayah ataupun orang minyak itu dia panik, jadi dia telah melarikan diri menerusi tingkap dapur tau. Dan tak lama selepas itu, jiran remaja perempuan tersebut telah datang bagi menyelamatkan budak perempuan tu. Jadi tak tahulah adakah ini betul-betul orang minyak ataupun penjenayah yang lagi sekali menggunakan nama orang minyak ini untuk mengambil kesempatan. Jadi apakah pendapat korang? Adakah korang rasa yang orang minyak yang macam definisi awal-awal tu, yang orang cakap mengamalkan ilmu batin tu semua untuk menjadi seorang yang hebat ataupun mempunyai kuasa sakti yang hebat tu wujud ataupun tak? Sebab kalau korang tanya dekat orang-orang moden sekarang, memang mostly orang takkan percayalah yang orang minyak ni wujud, kecuali kalau diorang betul-betul nampak depan mata. Even kalau nampak dekat video pun, biasanya orang memang takkan percaya yang itu adalah benar. Selalunya orang akan cakap video ni fake lah apa. Dan memang betul pun, memang mostly orang memang dalam dunia teknologi ni memang ramai sangat yang mengambil kesempatan. And kalau korang fikir secara logik, kau ingat senang ke nak dapatkan
menunjukkan bukti penampakan sebenar orang minyak ni. Sebab itulah memang ramai orang yang tak percaya dengan benda-benda ni. Tapi apa-apa pun, yang paling keji sekali adalah penjenayah macam cerita-cerita before ni, di mana penjenayah ni menggunakan identiti orang minyak untuk buat benda jahat. Sebab mereka tahu tau yang orang ni takut dengan orang minyak. Sebab itulah mereka telah mengambil kesempatan dengan buat perkara jahat tersebut. So ini memang benda yang paling keji sekali lah. Dan ada juga penerangan secara logik, di mana penerangan secara logik ini telah mengatakan bahawa kemungkinan kewujudan terms orang minyak ni sejak dulu lagi adalah bermula dengan pencuri biasa ni yang melumurkan diri mereka dengan minyak. Jadi kenapa diorang buat macam ni? Sebab minyak yang gelap ni akan membuatkan mereka ni susah untuk dilihat, terutama sekali pada waktu malam. Macam zaman-zaman dulu kan tak ada sangat lampu ni kan. Jadi sebab itulah ini boleh memudahkan mereka lah untuk buat benda-benda jahat ni. Dan pada masa yang sama, kemungkinan minyak yang ada dekat badan mereka ni membuatkan susah untuk orang tangkap mereka tau. Sebab dalam keadaan mereka yang licin tu kan, boleh terlepas kan. Jadi walau apa-apa pun, sama ada orang minyak ni wujud ataupun tak, eloklah kita ni sentiasalah berhati-hati, dan kalau boleh sentiasalah mengamalkan ayat Al-Quran sebagai pendinding diri. Sebab walaupun sekarang ni kita hidup dalam zaman yang moden dan mostly orang tak percaya lagi dengan benda-benda tahyul ni, tapi mungkin kita tak tahu, mungkin masih ada lagi yang menuntut ilmu yang salah ni. Jadi walau apa-apa pun, lebih baiklah kita ni menjauhkan diri kita daripada terbabit dengan benda-benda yang melibatkan tipu daya syaitan ataupun iblis ni. Sebab memang confirm akan makan diri. Sebab sebenarnya macam kita tahu, niat sebenar iblis dan juga syaitan ni, niat, visi, motif, objektif mereka adalah untuk tarik kita sekali sama masuk dalam neraka. So kalau boleh, elakkanlah perkara-perkara yang boleh menduakan Allah SWT, seperti buat perkara syirik dan buat perkara kurafat ni. Okey, jadi sampai itu sahajalah cerita tentang orang minyak. Kalau korang semua ada info tambahan, bolehlah komen dekat bawah. Kalau korang ada lagi idea ataupun topik-topik yang menarik, bolehlah request dekat komen. Okay, so jangan lupa tekan butang like, and see you again, and bye.